Pertama sekali saya involve dalam organisation bola sepak Melaka ni dari segi sejak tahun 2015. Masa tu Presiden Yang Amat Berhormat Datuk Seri Idris Haji Harun. So saya menang bertanding dan selepas tu sehingga tahun 2018 saya sekali lagi bertanding sebagai Exco. Pada 2018 masa tu Presiden iaitu Yang Amat Berhormat Tuan Adli Zahari. Dan masa tu pada tahun lepas apabila pertukaran Presiden iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman bin Mat Ali, dia telah melantik saya sebagai Bendahari Kehormat pada ketika itu untuk menggalas tugas tanggungjawab sebagai bendahari untuk mencari sumber kewangan untuk menampung kos pentadbiran Melaka United Soccer, Musa lah masa tu. Untuk tahun ni untuk Super League ni dah persosaan. So apabila saya masa tu saya wakil presiden lah Musa masa tu, dan saya tanyalah Yang Amat Berhormat, saya kata ni kena ada satu CEO and then kena ada satu CFO dan pelbagai lah perjawatan lah. Pasal ni syarikat saya kata kan, ada satu ni. So saya kata kita kena prioritisekan untuk yang jawatan CEO ni lah untuk menggalas tanggungjawab sebagai ni dia kata. Yang Amat Berhormat masa tu cakap dengan saya, berborak lah, dia kata susah lah tu kalau privatise ni. Jadi kita tak tahulah kan, mungkin kita tak berapa kenal ataupun nak kena proses interview, kadang-kadang kita ni nak macam-macam lah dia kata. So saya cakap dengan dia, macam mana bos? Saya kata siapa yang nak duduk CEO ni? Dia kata ni depan aku ni, dia kata kau lah, dia kata kan. So saya masa tu saya tak berapa nak terima lah, saya kata pasal KPI saya masa jadi bendahari tu masih belum cukup lagi. So saya kata saya tak boleh nak menggalas tanggungjawab tu. Lepas tu dia kata kau jaga dua-dua. Saya kata tak boleh, privatise ni kalau kena satu je ambil jawatan, satu ni saya kena lepaskan. So dia kata setakat ni, dia kata engkau, dia cakap itu yang Mak Muhammad cakap lah. So saya pegang, saya ambil tanggungjawab tersebut pada ketika itu. Saya rasa hampir lambat jugalah saya ambil jawatan tu. So then saya habiskan tugas saya sebagai wakil presiden dan bendahari. Masa tu Kongres Persatuan. So saya tak bertanding. Saya habis kongres tu dan pada ketika itu nak melantik bendahari yang baru. Tapi Yang Amat Berhormat kata tak apa, biar dia sendiri yang handle lah bendahari tersebut. So itulah terjadinya saya di sinilah sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MUFC lah. Pada ketika itu saya ikut Tuan Yang Terutama masa tu TYT, Tuan Khalil Yaakob, pergi menonton bola sepak. Jadi saya kerap pergi masa tu tahun 2014 masa tu Liga FAM ke masa tu kan. Jadi saya kerap kali tengok, so juara masa tu kan, naik. So saya dah macam minat, kat situ timbul minat saya tu. So apabila masa tu Datuk Wira Yusof Hadi suruh saya bertanding, so saya tanding, menang. Tu sampai sekarang jadi saya dekat sini. Selain bola sepak, saya memang berminat sukan golf lah. So saya memang
hampir setiap hari lah. Setiap hari lah saya bermain golf ni. Apabila saya pegang bola sepak ni dah tak ada golf dah. Dah. Saya handicap 14. So sekarang ni dah jaga bola sepak ni dah tak ada masa. So kalau kita ada masa pun kita tak boleh nak fokus. Pasal apa, bola sepak ni bila dipertanggungjawabkan ni satu amanah yang tanggungjawab yang besar. Kerana membawa nama negeri dan kepada peminat-peminat sukan nombor 1 rakyat negeri Melaka ni lah. Tu yang apa, dalam erti kata apabila perlawanan kita nak menang lah. Yang kita stres lah. Perbezaan yang sebelum ni, masa Musa saya jaga Mendahari tu sama lebih kurang macam yang sekarang ni. Pasal saya masa tu saya wakil presiden, so keputusan yang ada. Jadi untuk saya mentadbir pegang jawatan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Melaka United FC ni, saya rasa agak tak rasa berapa berat lah untuk menjalankan tugasan untuk pentadbiran. Kerana background saya ni bisnes. Jadi dari segi saya rasa untuk pentadbiran tu, menguruskan tu, saya rasa tak jadi masalah bagi saya. Cuma pasal saya ada background saya bagi bisnes, so yang stres ni jaga pasukan lah. Macam kadang-kadang saya kata kadang-kadang saya jaga pekerja saya pun lebih kurang kat 200 orang. Saya nak jaga satu pasukan yang ada lebih kurang 20-30 orang ni pun saya rasa stres lah, berat lah tanggungjawab tu. Pasal dia bawa nama negeri. Jadi peminat-peminat tu tentu sekali kalau kita pentadbiran dengan baik kepada pasukan, so pasukan akan memberi satu komitmen yang baik kepada pengurusan, macam itulah. So kena perfect lah. Okey, apabila Melaka United FC ni dilamar oleh sebuah syarikat MKN Team. So yang owner dia adalah Datuk Seri Justin Lim. So dia memang, saya rasa tengok pada keadaan sekarang sampai hari ni, dia memang minat. So serius yang amat mendalam. So dia banyak study apa perkara dari segi sudut players, apa dari sudut perlawanan, dari sudut segi organisation football Malaysia ni. Jadi dia banyak study perkara tu. Jadi perancangan antara saya tengok syarikat Kentim ni untuk membawa Melaka ni. So perkara pertama saya cakap dengan dia, kalau dia masuk dalam industri dunia bola sepak ni, pertama sekali dollars and cents paling penting lah. Itu paling utama lah saya kata. Baru kita akan buat yang sesuatu yang lain, macam contoh bisnes untuk merchandise, whatever, apa pun. Tetapi kewangan dulu yang amat penting. Jadi dia dah nampak perkara tu apabila saya cakap. So perancangan yang dia nak buat ni, dia nak pastikan pertama sekali pasukan lah. So untuk tahun ni tak boleh buat apa, pasukan kita dah buat. So dengan kos yang amat minimas lah, yang kemampuan kita. So tahun depan dia ada banyak cadangan-cadangan yang dia nak buat. Seperti adalah beberapa klub luar yang dia ada connection dengan rakan dia. Jadi dia mungkin ada sesuatu yang dia nak membawa dunia bola sepak, sukan bola sepak Melaka ni membawa lebih prestige lah. Dia cakap dengan saya, dia kata dia minat Manchester United.
dia nak cuba nak beli share Manchester United, walaupun portion sikit lah dia kata. Tapi dia kata sukarlah kalau nak dapat macam tu dia kata. Tapi at least dia kata dapat MUFC pun cukup lah dia kata. Itu janji ada MU. Jadi kat situ tertarik dia untuk dia membeli Melaka United FC ni. Dia kata seakan sama dia kata. Dia kata nak beli Manchester United ni, dia kata jauh panggang dari api. So dia kata dia dapat MU pun cukup, MUFC. Dia cakap tu yang dia cakap. Tapi banyaklah perancangan yang dia nak buat. Stadium tu mungkin dia akan mengambil alih stadium Hang Jebat tu untuk di bawah MUFC. Dia bawah-bawah tu dia akan bukakan hub sport center. Dia akan buka, dia akan buat kat situ lah. Jadi dia ada beberapa rakan niaga dia yang dia boleh bawa. So dia akan buat kat situ. Itu salah satu perancangan utama dia, hub sport center dekat Stadium Hang Jebat tu. Masuk MUFC punya training center. Training center MUFC ni lain. Training center MUFC ni dah ada orang taja sebelum dia ambil alih. So tu dah tak boleh buat apa-apa. Training center ni dah ada design dia. So duit dia pun dah ada. Cuma kita nak buat launching dia lepas raya. Design dah siap. Design semua dah siap. Pecah tanah lepas raya ni. Pecah tanah. So kita akan tenderkan. So akan start, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, next year dah boleh guna untuk training center tu. Because saya cakap lah, kalau Melaka ni paling penting saya tengok facilities yang bagus. Jadi kita banyaklah lahirkan player-player kita yang bagus di anak Melaka ni. Kalau kita tak ada facilities, kita akan sukar. Kita hanya beli banyak pemain-pemain luar dan bermain dalam Melaka United FC ni. Macam saya baru-baru ni dengan Yang Mak Berhormat pergi meninjau dekat JDT, tengok belajar macam mana JDT manage facilities, manage pasukan. Jadi kita orang baru, kita kena belajar yang abang yang dah establish, dah orang kata 7 ke 8 kali menang. Jadi banyak kita TMJ pun banyak memberi tunjuk ajar jugalah kepada kita cara macam mana nak manage pasukan, segi soal kewangan, segi soal facilities, itu paling utama. Okey, di peringkat awal saya telah memohon bajet tambahan kepada pengurusan tertinggi lah, kepada Yang Mak Berhormat CM dan Syarif Datuk Justin lah, untuk persediaan awal saya lah. So bajet tu telah diluluskan. Cuma perancangan tu saya akan buat, ada buat sikit-sikit lah. Tapi tak boleh nak ni bagi tahu lagi. Cuma saya kena buat satu proposal untuk bajet yang saya telah mohon tu, untuk apa saya nak buat tentang pasukan untuk tim. Jadi perancangan tersebut saya akan buat berkemungkinan lepas balik Sabah, InsyaAllah pagi Sabah, untuk singgah pertama lah perancangan tu. Tapi bajet tu telah diluluskan untuk makluman lah. Jendela kedua. Jendela kedua. Saya minta untuk keseluruhan pasukan. Saya apa pun saya minta bajet dulu. Saya belum tak boleh buat proposal dulu. Baru minta bajet. Saya minta bajet baru saya buat.
okey bajet macam ni, macam mana saya nak buat? Tu kadang-kadang orang pelik. Dia kata kenapa minta bajet dulu baru buat proposal. Pasal gitu. saya belum nampak lagi apa yang saya nak membuat perubahan lah. Apa pun selepas dengan Sabah. Dah ada beberapa perancangan lah, tapi cuma saya tak boleh nak maklumkan. Yang penting bajet tu dah dilulus, senang. Kalau tak ada bajet susah juga saya nak membentuk satu perkara yang baru. Of course yang saya minta bajet ni memang tinggi lah. Jadi KPI yang diletakkan kepada saya ni begitu tinggi juga. So saya kena berhati-hati tentang apa juga keputusan yang saya buat. Supaya perkara ni ialah tidak melibatkan semua pihak lah. Orang kata penyokong akan frust kan. Jadi saya kena lebih berhati-hati lebih kali ni untuk membuat sesuatu keputusan. Orang tahu Melaka United ni memang terpalit dengan isu gaji. That's why apabila saya ambil alih tahun lepas, saya tengok memang tak ada satu sponsor pun yang telah ditandatangani oleh dahulu. Jadi kewangan tu paling penting. Management kewangan tu paling penting. Kalau kita nak membuat sesuatu pasukan ni, kita kena ada sesuatu kewangan yang cukup lah. Kalau katakan kita mampu, yalah Cik India cakap lah, kalau kita mampu pakai Toyota, kita guna Toyota. Kalau kita mampu guna BMW, kita guna BMW. Macam tu. Jadi kemampuan kita ni, kita pakai Toyota je lah. So, jadi untuk tahun ni pun kita membuat bajet yang begitu paling minimas. Jadi untuk kita tak nak Melaka ni terpalit dengan isu tunggakan gaji. Kita akan selesaikan hutang-hutang yang sebelum-sebelum ni kan. Jadi yang penting kita fokuskan tahun ni, kita tak nak ada tunggakan pun dibawa pada tahun hadapan. Supaya tahun hadapan kita dah senang. Kita nak buat macam mana kita nak buat pasukan tu. Yang tu paling utama lah. Dalam pendirian saya lah. Saya tak nak buat tapi tak ada nampak sumber kewangan. Tu yang agak sukar. Nampak buat dulu tapi buat dengan kos yang besar, tapi nak membayar dia kalau dah tunggak 2 bulan ni susah lah. Kalau sekarang ni kos kalau tunggak 2 bulan 3 bulan ni senang lah untuk kita nak cari kewangan tu, pasal kecil dia punya bajet tu. Hingga kini, terkini masih ada tunggakan ke ataupun dah? Untuk FC. Untuk FC tak ada. Tak ada. Untuk Musa untuk seketika ni tak ada lah. Ada pun sikit-sikit je lah. Tapi FC tak ada setakat ni insyaAllah. Cuma ada kelewatan sikit je lah. Sekarang ni kan pengurusan baru, tukaran bank, signature, tukaran dokumen, all dia semua. Jadi agak jadi saya pun dah bagi tahu players ada kelewatan hari dia sikit. Pasal nak tukaran signature apa semua ni kan. Jadi lambatlah proses tu. Coach ni tak kisah pun tempatan ke, luar negara ke. Yang penting keserasian dia dengan pemain. Itu paling penting. Kalau kata saya mau mengambil keputusan tukar coach tapi tak ada keserasian dengan pemain pun susah juga. Kadang-kadang kena tengok keserasian pemain tu dengan tactical coach. Kadang kita tak tahu. Kita management kita tak nak tahu about tactical, cara macam mana pun apa yang coach nak buat. Yang kita tahu, kita nak result.
Tu je. Saya pun tak kata coach luar negara ni bagus. Tak nafikan memang dia ada pengalaman dia lah. Tapi kadang-kadang dengan pemain ni, paling penting hati pemain ni dengan coach ni. Ada percentage dia kat situ, maknanya okey lah tu. Dia kat situ. Saya tengok lah. Saya tak tahulah. Ini pandangan peribadi saya. Apa pun habis untuk jendela pertama dan buka jendela baru ni, harapan kita akan at least duduk liga yang tempat yang terbaik lah dalam liga. 4 ke 5 pun dah okey lah. So, sebelum ni tak pernah capai ke tahap tu. Itulah antara kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam perlawanan yang menyebabkan kita kalah lah. Kebanyakan kita kalah ni, akhir. Jadi saya pun tekankan juga, sehingga semalam pun saya tekankan juga, apa pun sehingga keresahan akhir mesti kena berhati-hati, disiplin kena kuat. Itu paling utama dalam ni untuk kita memperoleh kemenangan. Itu saja. Jadi kena tanamkan dalam players, kena tanamkan dalam minda dan jiwa untuk fokus 90 minit untuk bermain. Okey. Fans pertama sekali diharap dapat menyokong penuh kepada pasukan Melaka yang anda cintai. So kita as a management, kita akan membuat sesuatu yang terbaik lah untuk Melaka dan untuk fans juga. Kita akan cuba sedaya upaya untuk gembirakan hati fans. Jadi kita mengharapkan agar fans dapat support pasukan kita untuk kekal bersaing dalam Liga Super pada tahun ini lah. Dan saya harapkan sekali lagi agar fans dapat memberi sokongan yang padu, yang penuh kepada pasukan kita Melaka United FC ni, agar pasukan pemain-pemain ni semangat untuk bermain pada perlawanan yang mendatang.